Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Terus melakukan tilikan dan perbohongan. Jadi sebahagian daripada amalan-amalan yang khurafat yang boleh membawa kepada kesyirikan. Kita tak kata terus syirik. Orang yang melakukannya kita kata boleh membawa kepada kesyirikan, kerana menganggap selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui perkara yang gaib, ataupun sesuatu perkara yang akan datang, benda tu tak muncul lagi, tak ada lagi, berdasarkan kepada tilikan, andaian, bomoh, dukun dan sebagainya, bahawa dipercayai. Sedangkan andaian daripada bomoh dukun ni suatu andaian. Bila disebut sebagai andaian, andaian tu kadang-kadang boleh jadi betul, boleh jadi salah. Andaian ataupun ramalan. Macam orang nak buat apa, ramalan kaji cuaca kan. Kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul, salah. Jadi kedudukan bomoh, tilikan, nujum dan sebagainya pun sama kedudukannya. Dia bukan tepat. Kerana apa yang diandaikan itu sesuatu perkara yang tak berlaku lagi, ataupun sesuatu perkara yang melibatkan perkara yang ghaib, yang mana ghaib ini maklumat tentangnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun tak tahu, malaikat pun tak tahu, kecuali apa yang Allah Taala bagi tahu sahaja. Okey, terus Tukang tilik disebut dalam bahasa Arab sebagai kahin. Tukang tilik merujuk kepada orang yang memberitahu perkara gaib yang melibatkan masa akan datang, atau memberitahu apa yang tersembunyi di dalam dada-dada manusia. Lintasan hati manusia kan. Kadang-kadang ada orang sebut lintas saja individu yang tertentu ni dia tahu. Jangan main dengan dia ni, memang dia tahu. Sedangkan dalam hati, termasuk di dalam perkara yang tersembunyi, lintasan hati, bisikan hati manusia tak tahu, kecuali Allah. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui sesuatu yang ada di dalam hati. Jadi hanya Allah, selain daripada Allah tidak mengetahui. Okey, terus selain daripada istilah kahin, juga istilah arwah. Ada istilah yang tilikan ataupun perbomohan ni, dia kahin, dan juga dia sebut sebagai arraf, munajim, dan juga ramal. Yang ramal, buat ramalan ataupun andaian. Okey, terus Kesemuanya melibatkan dakwaan mengetahui perkara gaib, sama ada melibatkan perkara yang akan datang atau sesuatu yang disembunyikan di dalam dada-dada manusia. Ia melibatkan penggunaan jin, membuat garisan di atas tanah, bacaan dalam tigan atau lain-lain. Ini bentuk-bentuk bacaan jampi-jampi mentera. Konon-kononnya dengan bacaan ayat-ayat yang tertentu, kalimah-kalimah tertentu, wafak-wafak tertentu, dia boleh mengetahui perkara yang gaib. Dan yang keduanya, kebiasaannya orang yang mengetahui perkara yang akan berlaku ini, itu pun satu andaian. Dia menggunakan khidmat jin ataupun syaitan. Orang kata apa, jenis membela. Dia bela. Dia ada sahabat dia ada teman dia yang membisikkan di telinga dia sesuatu yang berlaku. Sama ada guna khidmat jin ataupun syaitan. Jin dan syaitan juga adalah merupakan makhluk Allah.
Jadi mereka juga tidak mengetahui perkara-perkara yang akan datang ataupun perkara-perkara yang gaib. Okey, terus. Dalam hadis riwayat Sufiyah daripada setengah isteri Nabi SAW menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arwafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Maksudnya, sesiapa yang menemui bomoh atau tukang tilik lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu perkara, solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. 40 hari sembahyang tak diterima. Kalau yakin pula bomoh ataupun tukang tilik itu sememangnya mengetahui perkara yang gaib, dia terkeluar daripada Islam. Dia terkeluar daripada Islam kerana meletakkan makhluk ataupun manusia mengetahui perkara-perkara yang gaib, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Beberapa tempat di dalam Al-Quran yang mengetahui perkara yang gaib adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata dalam hadis ini, dia kata man ata arrafan fasa'alahu, barang siapa yang jumpa tukang tilik ataupun bomoh. Kalau dia tak percaya kepada tukang tilik ataupun bomoh, sebab apa dia pergi jumpa? Apa tujuan? Apa maksud? Macam ada doa kubur wali, karamah, wali, sebab apa dia pergi kubur? Kalau tanpa akidah, tanpa kepercayaan. Mesti pergi itu dengan maksud, dengan ada tujuan, dengan ada keyakinan, ada kepercayaan. Takkan dia saja-saja pergi. Maka sembahyangnya tidak diterima oleh Allah 40 hari. Itu kalau pergi sekali. Kalau banyak kali dia duduk ulang alik pergi rumah bomoh, dia percaya pula kata-kata bomoh, berapa sembahyang dia Allah tak terima. Bila tak terima, apa kesan? Kesan tak terima ibadah ni, termasuklah sembahyang, dikira tak buat. Dikira tak sembahyang. Sebab Allah Ta'ala tak terima. Itu di antara kesan yang besar. Tinggal sembahyang kan dosa besar. Tinggal sembahyang ni dosa besar. Jadi orang yang sembahyang dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala dengan sebab dia jumpa bomoh ini, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Dia telah melakukan dosa yang besar, menyebabkan sembahyang yang merupakan tiang agama tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, terus. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arwafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Maksudnya, sesiapa yang menemui bomoh atau tukang tilik lalu mempercayai apa yang diperkatakannya, sesungguhnya dia telah kufur dengan apa yang diturunkan ke atas Muhammad. Sebenarnya perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Maksudnya, katakanlah lagi, tiada sesiapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib melainkan Allah, dan tiadalah mereka menyedari bilakah masing-masing akan dibangkitkan hidup semula sesudah mati. Jadi orang yang diletakkan kepercayaan ataupun makhluk yang diletakkan kepercayaan, kalau orang kita kata bomoh, tukang sihir, tok nujum, ataupun orang percaya kepada syaitan, jin, mengetahui perkara yang gaib, diminta pertolongan, bantuan kepada dia. Semua makhluk-makhluk ini, sama ada manusia ataupun jin, syaitan, mereka sendiri tak tahu bila berlakunya kiamat. Dan mereka sendiri pun tak tahu bagaimana nasib yang berlaku, yang akan datang, yang menimpa mereka. Macam mana nak diletakkan suatu keyakinan ataupun kepercayaan kepada mereka. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasala." Maksudnya, Tuhan sahaja yang mengetahui segala yang gaib, maka ia tidak memberitahu perkara gaib yang diketahuinya itu kepada sesiapa pun, melainkan kepada mana-mana rasul yang diredainya untuk mengetahui sebahagian dari perkara gaib yang berkaitan dengan berkaitan tugasnya. Apabila Tuhan hendak melakukan yang demikian, maka ia mengadakan di hadapan dan di belakang rasul itu malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawasnya, sehingga perkara gaib itu selamat sampai kepada yang berkenaan. Bukan dikatakan orang biasa, manusia biasa kan.
hatta para rasul yang merupakan kekasih Allah pun tak dapat tahu, tak dapat mengesan perkara yang gaib. Jadi bila kita kata rasul ni atas pada wali, kepada mursyid, kepada guru, atas pada wali ya rasul ni. Walaupun wali adalah merupakan sebahagian daripada kekasih Allah, rasul ni atas lagi. Kalau rasul pun tak tahu perkara yang gaib, wali-wali, orang alim lagi tak tahu. Cuma di sana orang berhujah dengan isu, orang ambil dalil wali, orang yang memperolehi karamah di sisi Allah Ta'ala ini mengetahui perkara yang gaib, mereka berdalilkan cerita tentang persahabatan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Saya selalu sangat dengar cerita orang bagi hujah, bagi dalil ni. Sebab itu para ulama ketika membahaskan isu karamah, tawassul, istighasah dan sebagainya, mereka bahas isu ini. Di antaranya di dalam kitab perbahasan yang panjang, di dalam kitab Fikrus Sufi. Maknanya pemikiran orang-orang Sufi. Orang Sufi dan orang-orang tarekat yang tersasar jauh daripada agama, yang tersasar pandangan mereka daripada panduan Al-Quran dan juga hadis. Sepintas lalu kita tengok mereka mengatakan bahawa Nabi Khidir mengetahui perkara yang gaib. Nabi Musa Allah Ta'ala bagi hukum syariat. Adapun Nabi Khidir maknanya Allah Ta'ala bagi ilmu tentang perkara yang gaib, ilmu batini. Ilmu batini maknanya ilmu yang tak dizahirkan, dijelmakan melalui penglihatan pandangan manusia. Dia ada ilmu lain pula. Di situ ada dua syariat pula. Nabi Musa tak dapat mengesan ilmu maklumat yang diperolehi oleh Nabi Khidir. Lalu mereka mengatakan ilmu Nabi Musa ini ilmu kulit. Ilmu yang sebenar adalah ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir yang dikurniakan oleh Allah. Nabi Khidir mengetahui perkara yang gaib. Itu hujah mereka. Nabi Musa tak tahu sebab dia dapat ilmu zahir, ilmu syariat. Cuba kita tengok ayat Quran. Ayat ni sering kita baca di dalam kuliah kita. Bila Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa dan juga dia punya ghulam dia, seorang budak yang menemani dia ketika dia musafir, cari Nabi Khidir. Kan sebelum tu ada satu cerita, Nabi Musa tengah ceramah, lalu ada kalangan Bani Israel tanya, siapa yang paling alim sekali dalam dunia ni? Dia tak kata insya Allah, dia kata akulah orang yang paling alim. Memang betul dah. Tapi Allah Ta'ala nak didik dia, tarbiyah dia supaya dia lebih bertawaduk, lebih beradab. Lalu Allah Ta'ala perintahkan supaya pergi bertemu dengan seorang manusia yang sangat hebat. Siapa dia? Iaitu Nabi Khidir. Nabi Khidir ni khilaf ulama'. Sebahagian ulama' kata dia seorang wali, dan sebahagian yang lain kata dia seorang Nabi. Kalau kita tengok ayat ini, ayat 65 Suratul Kahfi, fawajada abdan, mereka berdua mendapati seorang hamba, min ibadina, daripada hamba-hamba kami. Abdan di situ adalah Nabi Khidir alaihi salam. Atainahu rahmatan, yang kami kurnia kepadanya rahmat, min indina, di sisi kami. Wa 'allamnahu, dan kami ajar akannya. Nya siapa? Nya Nabi Khidir alaihi salam. Min ladunna, di sisi kami, ilma, akan ilmu. Jadi pendapat yang kuat, Nabi Khidir adalah seorang Nabi. Sebab apa? Apa definisi ataupun takrif Nabi? Seorang lelaki yang dikurniakan wahyu. Nabi Khidir ni dapat wahyu tak? Dapat kan? Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, Nabi Khidir bukan mengetahui perkara yang gaib. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, yang kami ajar akannya, di sisi kami akan ilmu. Maklumat-maklumat yang dimiliki, diketahui oleh Nabi Khidir adalah ilmu yang Allah Ta'ala bagi, bukan ilmu gaib. Bukan yang difahami oleh sebahagian orang. Nabi Khidir ni tahu benda yang gaib. Sebab kan ada cerita tu kan, dia naik sampan, dia tebuk sampan. Nabi Khidir, Nabi Musa kata, kenapa kamu buat macam tu? Kamu guna sampan ni, dia dimiliki oleh nelayan nak cari rezeki. Jadi
Tindakan Khidir itu dipetikaikan oleh Nabi Musa. Lepas tu dia tak lama tu dia berjalan di pesisiran pantai. Masa nak pergi berlayar tu, maka sampai itu rosak kerana ditebuk oleh Khidir. Isu yang kedua, peristiwa yang kedua, berjalan di tepi-tepi pantai, tengok budak-budak duk main, dia tangkap, dia kepok tekuk, mati. Aqatalta nafsan zakiyatan, kenapa kamu bunuh dia? Sedangkan dia tidak melakukan kesalahan yang boleh menyebabkan dia dibunuh. Lalu Musa kata apa? Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Bukan dia bunuh orang. Dia tidak mempunyai kesalahan yang menyebabkan membolehkan kamu bunuh dia. Laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu telah mendatangkan suatu perkara yang mungkar. Okey, kita kembali kepada ayat yang kita bacakan tadi. Orang duk faham ilmu laduni, ilmu yang tak payah ngaji. Betul tak? Banyak orang faham macam tu. Ada kalau kita berzikir dengan zikir sekian-sekian, amalan sekian-sekian, bacaan sekian-sekian, kita tak payah ngaji. Ambil hujah mana ilmu diperolehi tanpa mengaji? Imam Bukhari kata, al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu mesti dengan belajar. Nabi-nabi dia belajar dengan Allah. Allah Ta'ala turunkan wahyu. Khidir adalah wahyu. Sebab dalam ayat ini dia kata apa? Wa'allamnahu, kami ajar akannya Khidir min ladunna, di sisi kami. Di sisi kami, di sisi siapa? Di sisi Allah. Allah Ta'ala yang bagi ilmu. Jadi buanglah fahaman yang mengatakan ilmu laduni satu ilmu yang Allah Ta'ala anugerahkan tanpa mengaji. Tak betul itu. Saya dah ulang banyak kali dah masalah ni. Tak betul. Okey. Yang pertama, Khidir ditebuk sampan. Yang kedua, dia bunuh budak. Yang ketiga, dia pergi masuk satu kampung, dan tu dia minta makan kat orang. Nabi Khidir dengan Nabi Musa ni tadi kan. Lepas tu minta jadi tetamu. Lalu penduduk kampung itu tidak melayan mereka. Tidak mengambil mereka sebagai tetamu. Lalu tak lama pada tu dia jalan dalam satu kampung tu, dia tengok ada suatu rumah yang dinding dia telah roboh. Yang dinding dia telah roboh. Dia kata di sini, wa amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Okey, kita tengok atas tu, fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryah istata'ama ahlaha fa aba an yudayyifuhuma. Mereka enggan nak terima Khidir dan Musa ini sebagai tetamu. Fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqamah. Mereka berdua mendapati rumah yang dinding nak roboh, lalu didirikan oleh Nabi Khidir. Lalu Nabi Musa AS ni rasa heran. Ini masuk kali yang ketiga. Tadi pecah sampan tanpa sebab. Yang kedua, bunuh budak. Yang ketiga, dirikan dinding yang rumahnya tak ada penghuni. Okey. Yang pertama disebut ayat ni panjang tentang masalah sebab apa dia pecahkan sampan. Dia kata di sana ada lanun yang akan merampas harta-harta yang dimiliki oleh nelayan. Jadi menyebabkan nelayan ni, maknanya sumber perpatan dia habis, mungkin dia juga akan dibunuh. Maka untuk menjaga keselamatan dia, lalu dipecahkan sampan. Yang kedua sebab apa dibunuh? Budak ni tadi kalau dia dewasa nanti dia akan derhaka kepada kedua ibu bapa dia. Yang ketiga sebab apa dirikan rumah di tengah tempat yang tidak didiami oleh orang? Kerana di bawah tu ada harta korun lah, harta peninggalan kedua ibu bapa. Bila budak ni, anak yatim ini, dia besar nanti, dia akan ambil harta tu. Kita tengok di penghujung ayat tu, apa jawapan yang dikemukakan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Dia kata, wa ma fa'altuhu an amri. 3 perkara yang luar biasa, yang pelik yang aku buat itu bukan urusan aku, bukan kehendak aku, bukan daripada hati perut aku, bukan daripada pemikiran aku. Kita tengok zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itu adalah yang demikian, itu adalah takwilan yang mana kamu tak sabar
di dalam berhadapan dengannya. Tak sabar sikit nak tanya. Nabi Khidir dah bagi syarat nak bersahabat dengan dia boleh. Tetapi kalau buat benda yang pelik, kamu jangan tanya. Okey. Kesimpulannya, tindakan Nabi Khidir tadi atas arahan Allah ataupun diri sendiri? Atas arahan Allah, perintah Allah. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya Nabi Musa Allah Ta'ala jadikan satu syariat. Syariat juga. Nabi Khidir tak keluar daripada syariat. Orang kata Nabi Khidir boleh keluar syariat. Nabi Khidir terkeluar daripada syariat. Okey. Dia bukan keluar daripada syariat. Itulah syariat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Tak lari juga syariat. Syariat untuk dia lah. Syariat Nabi Musa lain, syariat Nabi Khidir lain. Orang berhujah mengatakan, tengok, kita tak wajib pegang hukum syariat. Kalau wajib berpegang kepada hukum syariat ni hukum zahir ataupun hukum fiqh. Macam mana isu Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Kedua-dua Nabi ini semua berada di atas syariat masing-masing. Dan tindakan Nabi Khidir yang luar biasa itu bukan daripada kehendak dia. Dia pun sebut ini adalah arahan Allah. Dan dia ayat di atas yang kita bacakan tadi, suatu ilmu yang didatangkan oleh Allah. Kenapa dia bunuh budak? Kenapa dia pecah sampan? Kenapa dia dirikan bangunan di suatu tempat yang tidak didiami oleh orang? Semua arahan Allah. Jadi kalau orang nak sebut Tok Wali, orang alim hebat boleh buat benda yang bercanggah dengan hukum fiqh, tak boleh. Tak boleh. Salah faham di sudut Al-Quran tu. Pertamanya, bercanggah dengan Al-Quran. Kerana syariat Nabi Musa lain, syariat Nabi Khidir lain. Yang kedua, itu dipanggil apa? Qisasun Nabiyyin, cerita para Nabi. Sekadar untuk kita mengambil i'tibaran, mengambil pengajaran. Bukan kita boleh pegang dengan syariat Nabi Khidir. Sebab tu orang Sofi ni, dia tak belajar fiqh, dia tak belajar fiqh, merapu, jadi merapu. Kami syariat lain. Mana boleh syariat lain? Dalam Al-Quran sebut Nabi Muhammad sendiri, waja'alnaka syari'atan minal amri. Kami jadikan kau berada di atas satu landasan syariat. Semua Nabi-Nabi ada hukum syariat. Hukum syariat ni apa dia? Hukum fiqh. Boleh, tak boleh, halal, haram, harus. Itu syariat. Mana boleh lari pada hukum syariat? Tersasar sangat jauh lah kalau orang ambil hujah daripada Nabi Khidir ini dengan Nabi Musa ini nak menjadi suatu pegangan, suatu kepercayaan. Boleh lari daripada hukum syariat. Yang tu tak boleh. Okey, terus. Jin yang dipohon pertolongan oleh tukang telik dan bomoh tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui perkara ghaib. Al-Quran menjelaskan tentang kedudukan Nabi Allah Sulaiman AS. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Falamma qadayna 'alaihi al-mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanat al-jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin." Maksudnya, setelah kami tetapkan berlakunya kematian Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka tentang kematiannya melainkan semut putih, anak-anak yang telah memakan tongkatnya. Maka apabila ia tumbang, ternyatalah kepada golongan jin itu bahawa kalaulah mereka sedia mengetahui perkara yang ghaib, nescaya mereka tidak tinggal sedemikian lamanya di dalam azab kerja berat yang menghina. Ini suatu ayat yang sangat jelas tentang jin syaitan tidak mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Kan di zaman Nabi Sulaiman AS, Nabi Sulaiman ini bukan sahaja dia memerintah manusia. Di bawah kerajaan dia, pentadbiran dia, pengurusan dia, manusia, jin, syaitan, serangga, semut pun di bawah pemerintahan dia. Binatang-binatang tunduk di bawah arahan Nabi Sulaiman AS. Jadi Nabi Sulaiman AS memerintahkan jin buat bangunan. Bangunan canggih lah pada masa tu, jin yang buat. Bukan manusia, jin yang buat. Bangunan yang mencakar langit. Hebat lah. Makan masa bertahun-tahun. Nabi Sulaiman AS dia pantau. Dia pantau jin buat kerja. Kadang jin pun suka mengelak juga, syaitan lagi suka mengelak. Macam manusia juga, kalau tak dipantau dia akan mengelak. Duk tengok kan. Nabi Sulaiman berdiri pegang tongkat dia tu.
Jin duk ingat Nabi Sulaiman masih hidup. Dia duk buat kerja berat ni, susun bata bangunan, plaster simen dan sebagainya, sesuai dengan teknologi pada masa itulah. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala dah begitu lama, kan umur Nabi Sulaiman ni panjang, mewafatkan Nabi Sulaiman. Jadi dia dalam keadaan berdiri, tak tumbang, mati dalam keadaan berdiri. Tongkat yang dipegang itu dimakan oleh anak-anak. Bila makan jatuh tersungkur. Baru jin tahu dia dah mati lama dah. Jin kata, kalau kami tahu dia dah mati lama dah, kami tak buat kerja-kerja berat macam ni. Kami duduk di dalam azab yang hina. Kami tak akan buat kerja berat kalau kami tahu dia dah mati. Maknanya bila dah mati, tak ada arahan, tak ada tekanan lah daripada Nabi Sulaiman. Dalam ayat ini cukup jelas bahawa jin pun tak tahu perkara yang baik. Macam mana manusia tahu? Jadi ayat ini menafikanlah jin dan juga semua makhluk-makhluk ini mengetahui perkara yang gaib. Sebab itu dia kata, jin kata, falamma kharra tabayyana latil jin allau kanu ya'lamuna al-ghaiba. Sekiranya jin itu mengetahui perkara-perkara yang gaib, ma labisu fil azabil muhin, mereka tidaklah berkekalan di dalam azab yang hina. Duk jadi koli Nabi Sulaiman padahalnya dah mati. Ayat ini cukup jelas menafikan makhluk mengetahui perkara yang gaib. Okey, terus melakukan nazar bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada perkara-perkara syirik yang disebutkan sebelum ini, termasuk juga kita bernazar selain daripada Allah. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berkaitan dengan nazar. Dalam hadis pun lebih banyak lagi. Nazar ni apa dia? Maknanya kita nak berjanji kepada Allah untuk buat sesuatu. Walillahi alayya, kita janji dengan Allah, kita nak buat sesuatu. Lulus periksa, naik pangkat ke, dapat baby ke, nak sembelih lembu, walillahi alayya, maknanya kita bernazar atas nama Allah. Maka bila nazar dah jadi satu kewajipan yang mesti kita buat. Contohnya orang nazar nak korban binatang, nazar nak akikah. Asal hukum korban adalah sunat muakkad dalam mazhab kita Syafi'i. Sunat ya korban ni. Sebab tu dalam kitab fiqh kata kecuali korban yang dinazarkan. Begitu juga akikah, sunat je. Tetapi apabila dia, kalau dia kata kalau dapat anak dia bernazar, maka benda tu dah jadi wajib. Jadi kesimpulannya nazar-nazar ini semuanya hanya kepada Allah. Begitu juga tentang masalah penyembelihan. Kerana di zaman jahiliah mereka sembelih kerana persembahkan kepada berhala. Nazar juga adalah kepada berhala. Sebab tu bila mereka nak sembelih, bismillati wal uzza, dengan nama Tuhan berhala dan Uzza, lalu disembelih binatang. Nak bernazar pun sama, mereka nazarkan kepada berhala-berhala mereka. Jadi sebahagian daripada bentuk syirik bernazar selain daripada Allah. Okey, terus. Antara bentuk syirik ialah melakukan nazar bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti melakukan nazar kepada kubur dan penghuni-penghuni kubur. Nazar merupakan satu bentuk ibadah dan satu perkara yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah sama sekali tidak boleh dilakukan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Fama lizzalimina min ansar. Maksudnya, dan ketahuilah apa sahaja yang kamu belanjakan, dermakan, atau apa sahaja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan ingatlah, orang-orang yang zalim itu tidak ada sesiapa pun yang dapat menolongnya. Maksud golongan musyrikin dalam ayat di atas ialah orang-orang zalim. Syirik merupakan Okey, sebab apa dia kata orang musyrik itu orang yang zalim? Kerana orang yang melakukan kesyirikan adalah merupakan tindakan dia adalah tindakan yang zalim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah suatu kezaliman yang besar. Kita kata tipu orang, buat naya pada orang, siksa orang, bunuh binatang, bunuh orang, zalim tu. Semua dianggap sebagai zalim. Sebab ta'rif ataupun definisi zalim, wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan daripada tempatnya. Benda tu tak sepatutnya kita buat macam tu. Itu di sudut bahasanya, tak boleh buat macam tu. Itu dipanggil zalim lah.
Dalam banyak-banyak perkara yang zalim yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Sebab syirik kepada Allah Ta'ala ini adalah merupakan dosa yang sangat besar. Suatu dosa yang tidak diampun oleh Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni sesuatu yang disekutukan, yang disyirikkan dengannya. Maknanya apa-apa saja bentuk amalan, perbuatan, tindakan yang membawa kepada kesyirikan, maka itu satu dosa yang tidak diampun oleh Allah. Dan Allah Ta'ala ampun dosa selain daripada syirik. Okey, terus. Syirik merupakan satu bentuk kezaliman. Sesiapa yang melakukan ibadah bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sebenarnya telah melakukan syirik. Sebahagian ulama menyatakan nazar yang dilakukan oleh kebanyakan orang awam seperti untuk mendapatkan barangan yang hilang, menyembuhkan orang yang sakit, atau menyelesaikan hajat tertentu, melibatkan kuburan orang-orang saleh tertentu. Ketika berada di sisi kubur orang-orang saleh itu, dia berkata, "Wahai sisi bulan, jika Allah mengembalikan barangku yang hilang, pesakit aku sembuh, atau hajatku diselesaikan, engkau akan diberikan emas, makanan atau lilin begini dan begini." Nazar begini adalah nazar batin, dan nazar batin berdasarkan ijma' ulama dilihat daripada beberapa aspek, iaitu A. Yang merupakan nazar kepada makhluk, sedangkan nazar kepada makhluk tidak harus. Hal tersebut kerana nazar itu sendiri adalah satu bentuk ibadah, dan ibadah tidak boleh dilakukan kepada makhluk. B. Ia merupakan nazar yang ditujukan kepada si mati, sedangkan orang yang telah mati tidak memiliki sesuatu. C. Ia melibatkan tanggapan yang si mati boleh berurusan di alam maya ini selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan demikian adalah kufur. Jadi nazar ini sebahagian daripada ibadah. Jadi ibadah ini tertentu kepada Allah. Begitu juga masalah doa. Doa hanya permohonan seorang hamba kepada Allah. Sebelum-sebelum ni pun dah kita bahas, termasuk di dalam doa apa dia? Isti'azah. Minta pertolongan kepada Allah daripada kejahatan makhluk. Yang keduanya dipanggil apa? Istighasah. Istighasah ini meminta pertolongan kepada Allah bila berlaku kesulitan. Istighasah dia ni ada dua makna, sebagaimana pelajaran yang lepas dah kita sebut. Pertolongan yang kalau kita minta kepada manusia, sesuatu perkara yang manusia boleh tolong, itu boleh yang kita minta. Macam Nabi Musa, dia istighasah, dia bagi bantuan kepada kaum dia, Bani Israel, ketika kaum dia lawan kaum Qibti, iaitu keturunan Fir'aun. Fastaghasahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwih. Dia telah memberi pertolongan kepada pengikut dia, kumpulan dia, bangsa dia, di atas musuhnya. Itu istighasah, pertolongan biasa. Adapun sesuatu pertolongan, bantuan yang memang manusia tak boleh buat. Bila kita berada di dalam keadaan kesulitan, terdesak, yang tu tak boleh minta kepada makhluk, dia hanya kepada Allah. Macam apa yang berlaku kepada Rasulullah sendiri dan juga para sahabat di dalam situasi peperangan. Mereka dikepung oleh pihak musuh. Macam mana nak buat? Nak minta tolong kat siapa? Antara orang Islam dengan musuh dia. Bahkan bilangan orang Islam sedikit, bilangan musuh lebih ramai. Kebanyakan peperangan yang dilalui, yang berlaku di zaman Rasulullah ini, memang majoritinya orang kafir. Tapi Allah Ta'ala kata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit dapat menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah. Lalu Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? Bila kalau sekiranya kamu berdoa kepada Tuhan kamu, iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kalau kamu beristighasah kepada Rabb kamu, Allah Ta'ala sebut,
Kalau kamu beristighasah kepada Rabb kamu, istighasah maknanya minta bantuan di dalam keadaan kesulitan, kepayahan. Kita panik, tak tahu nak buat macam mana ni. Masa tu minta kepada Allah. Di dalam peperangan, kalau sekiranya kamu minta beristighasah kepada Tuhan kamu, fastajabalakum. Allah Ta'ala kata, nescaya kamu akan diperkenankan. Anni mubiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kami akan bekalkan kepada kamu 1000 malaikat dalam keadaan berturut-turut. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala tanya, cukup tak 3000? Tak cukup, aku tambah 5000 lagi. Sebab itu di dalam peperangan Badar, zahirnya orang Islam 313 orang, orang kafir 900 orang lebih. Ada riwayat kata 1000. Maknanya ramai dah, jumlahnya berlipat kali ganda dengan orang Islam. Tetapi kenapa memperolehi kemenangan yang besar? Sebab bantuan malaikat. Allah Ta'ala datangkan, Allah Ta'ala buat tawaran, offer kepada orang Islam dan Nabi Muhammad. Kalau kamu minta, aku bagi. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Kalau kamu minta pertolongan istighasah kepada Rabb kamu, Tuhan kamu, nescaya kamu akan diperkenankan. Macam mana tak berkenankan? Doa dan istighasah itu daripada Nabi. Doa Nabi mana ditolak? Nabi ni pantang dia angkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan memakbulkan. Jadi istighasah di situ dengan maksud ada dua makna. Kalau minta pertolongan kepada manusia biasa, yang mana bantuan pertolongan itu manusia mampu buat, tidak menjadi syirik. Jadi di makna istighasah yang kedua dengan makna berdoa kepada Allah bila berada di dalam kesulitan. Okey, terus. Segala wang, minyak, lilin dan lain-lain yang dihadiahkan kepada kubur tertentu dengan tujuan untuk mendekatkan diri dengannya adalah haram berdasarkan ijma' orang-orang Islam. Nazar sebegini adalah haram dan tidak wajib dilaksanakan kerana 3 alasan, iaitu yang pertama, ia dilakukan dan tidak dalam bentuk yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Maksudnya, sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada contoh sebelum dalam urusan kita, ia tertolak. Yang kedua, ia merupakan yang dilakukan bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nazar sebegitu rupa adalah syirik. Syirik tidak mempunyai penghormatan. Kedudukannya sama dengan bersumpah dengan makhluk, dari segi tidak wajib melaksanakannya dan tidak wajib juga membayar kafarah sumpah. Apa yang perlu dilakukan menurut Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah ialah melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ia merupakan nazar maksiat. Sunnah menjelaskan setiap nazar yang mengandungi unsur maksiat atau syirik tidak wajib ditepati, bahkan tidak harus menepati nazar tersebut. Dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda, "Man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sihi." Maksudnya, sesiapa yang bernazar untuk mentaati Allah, hendaklah mentaatinya, dan sesiapa yang bernazar untuk memaksiati Allah, jangan lakukan maksiat kepadanya. Okey. Asal hukum nazar tadi kita sebut apa? Wajib kan? Tetapi seseorang yang terlajak dia nazar selain daripada Allah Ta'ala, tak wajib dia laksanakan. Maka batal begitu sahaja tanpa diteruskan nazar. Okey, yang terakhir, sebelum kita tutup majlis ini, saya nak sebut sikit sebagai suatu peringatan, suatu nasihat dan juga suatu teguran kepada salah seorang daripada ustaz glamour di Malaysia ni, berkaitan dengan orang tanya dia tentang program perkampungan sunnah. Mungkin sahabat-sahabat dah tahu siapa individu ni. Program ni dah berlangsung 8 sesi, 8 kali dah, betul, 8 kali, 8 tahun berturut-turut. Jadi tujuan pihak menganjur daripada Jabatan Mufti, Jabatan Agama Islam Negeri Perlis ni buat untuk bagi ilmu lah kepada orang. Bagi ilmu dengan cara syarahan, forum, ceramah dan sebagainya. Dan tokoh-tokoh yang pergi itu banyak doktor-doktor. Doktor ni dia beza dengan ustaz macam saya ni.
Doktor suatu pengiktirafan, suatu anugerah. Ustaz ni gelaran, ustaz, tok guru, tok leban ni gelaran. Doktor ni suatu pengiktirafan daripada universiti. Yang keduanya, individu-individu penceramah-penceramah yang memenuhi pengisian perkampungan sunnah ni tak pernah lah bercakap menuduh orang sesat, kafir secara takyin. Takyin ni kita tentu, kamu sesat, kamu kafir, kamu masuk neraka. Tak ada. Jadi banyak sangat yang saya duk perhati, ilmu-ilmu, maklumat-maklumat yang sangat bernilai diperolehi di dalam program perkampungan sunnah selama 3 hari. Dah buat 8 tahun lah, 3 hari. Banyak ilmu yang kita dapat. Dan tajuk-tajuk yang dipilih bersesuaian dengan isu-isu yang berlaku dalam masyarakat. Tentang kesesatan, tentang masalah ketidakfahaman, tentang masalah membesarkan makhluk lain daripada Allah Ta'ala. Tujuannya nak bagi clear, nak bagi faham dengan sejelas-jelasnya bagaimanakah Islam yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Karena itu adalah merupakan Islam yang diiktiraf oleh Allah. Islam yang dibawa oleh Nabi, Islam yang dibawa oleh para sahabat, itulah Islam yang benar, yang bersih, suci, tanpa berlaku pencampuran, penyelewengan. Sangat jelas. Itulah yang nak diketengahkan kepada masyarakat. Kerana sebelum-sebelum ni banyaklah juga kalau kita tengok dalam Facebook, dalam YouTube, penceramah-penceramah yang bukan berceramah, tapi dia banyak bersembang dalam ceramah. Mengata orang, hentam orang, maki hamun orang, mencarut kepada pihak ataupun individu-individu yang tertentu. Tetapi dalam program perkampungan sunnah tak ada benda-benda tu. Tiba-tiba isunya hadirin sekalian, bila seorang ustaz ni ditanya bagaimana pandangan beliau tentang program perkampungan sunnah yang dibuat di Perlis, apa jawapannya? Di sini kita sempat catat beberapa dakwaan, tuduhan dia dan juga fitnah daripada seorang ustaz ini. Kalau saya sebut, semua kenal. Tak sebut pun tuan-tuan mudah kenal. Bila ditanya beliau, walaupun banyak dah individu pihak yang buat ulasan, saya rasa terpanggil untuk memberi penjelasan sekali lagi sebab tuduhan yang dilontarkan itu sangat berat. Dia kata nak membetulkan, yang pertama, membetulkan orang daripada syirik. Macam mana kalau kita sesat? Saya sendiri salah seorang individu yang memenuhi program tersebut. Jadi saya pun sesat jugalah. Jadi rasa terpanggil untuk memberi penjelasan. Sesat-sesat ni berat tuan-tuan, kita tuduh orang sesat. Kita tak setuju dengan orang, tak apa. Dalam perbahasan kita mengaji hadis kan sebelum ni, berapa banyak pendapat-pendapat, kadang-kadang kita ada kritikan, kita bagi pendalil yang lebih rajih. Yang kata rajih tu bukan kita, daripada analisa kajian para ulama. Berbeza tak ada apa. Dan qaul yang dhaif pun kita boleh beramal, tak ada masalah. Tetapi berbeza sehingga menuduh orang lain sesat, itu satu tuduhan yang sangat berat. Sesat ini dia terbahagi kepada dua. Jadi individu admin ataupun anak murid ustaz ni terus sampaikan salam saya kepada beliau. Syirik, sesat terbahagi kepada dua. Pertamanya sesat di sudut fiqh. Amalan-amalan fiqh salah. Sembahyang, puasa, zakat, haji tak betul di sudut syariat. Tak terkena dengan mana-mana mazhab yang 4. Hak tu sesat fiqh. Itu pun dah panggil sesat juga. Sebab dalam Quran kata, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak boleh mana-mana orang lelaki yang mengaku beriman kepada Allah dan juga orang perempuan, dia memilih suatu hukum lain, perkara lain selain daripada apa yang telah diputuskan oleh Allah. Lalu Allah Ta'ala kata, siapa yang menderhakai Allah dan Rasul, dia berada di dalam kesesatan yang nyata. Sebab tu kalau orang tinggal sembahyang, puasa, zakat, haji, kita boleh kata sesat. Sesat di sudut hukum syariat. Yang kedua, sesat akidah. Sesat akidah. Yang dimaksudkan oleh ustaz ni, hak duduk pergi perkampungan sunnah, ustaz-ustaz, penyampai-penyampai yang bagi pengisian di perkampungan sunnah tu sesat di sudut apa? Fiqh kan sudut akidah. Kalau fiqh kena sebut, dia sesat dalam mazhab apa?
Amalan apa, perbuatan apa, tindakan apa yang dikatakan sesat di sudut fiqh. Kena buktikan, jangan pakai tuduh je. Pakai fitnah. Kalau sudut akidah, tak mana? Sesat di sudut akidah. Dia kena buktikan, jangan pakai tembok rambang je. Dulu dia pernah sebut, orang yang kata Allah Ta'ala Taharah ni sesat, saya dah perbetulkan je. Kita tunjuk bukti kita. Yang ni kita minta bukti juga. Sesat di sudut apa? Dan individu mana yang pergi perkampungan sunnah tu dia kena takyinkan. Tentukan siapa yang sesat. Dan sesat pula di sudut apa. Dan pihak penganjur perkampungan sunnah ni dah buat hantar surat tawaran untuk diskusi. Buat forum. Muzakarah. Tak tahu dia datang ke tak datang. Biasanya orang yang tuduh orang ni dia tak berani datang. Dia tahu penyakitnya. Baru dia tahu langit tinggi rendah. Dia cakap di depan anak murid, depan penyokong kita, macam saya ni duduk hentam orang lain. Saya hentam orang lain, kutuk orang lain kan, depan tuan-tuan. Orang tuan-tuan pun takbir. Hebat kan? Allahu Akbar. Saya pun kembang lah. Tapi bila saya orang dijemput debat, taubat saya tak pergi. Sebab saya telah membuat fitnah kepada orang. Individu ni pun sama juga, dia tak berani punya. Sebab tu orang buat taran, saya yakin dia tak pergi. Cuma nak beritahu kepada anak murid, pengikut dia kena tahu. Tok Guru ni dia bukan maksum, bukan Nabi. Dia boleh betul, dia boleh salah. Tang salah kita kena kata salah. Bila orang bagi teguran, anak murid pula duk komen bawah tu, menghina ulama lah. Dia tak tahu celupanya mulut Tok Guru dia. Celupanya mulut Tok Guru dia kata menghina ulama. Ulama ni pewaris Nabi. Tengok. Ustaz, lepas tu diangkat, ditabalkan menjadi ulama. Lepas tu bila hina ulama, dia kata hina Nabi. Itu jenis masalah orang yang mengaji, sebahagian daripada orang yang mengaji. Yang pertama dia kata sesat. Yang kedua, jamaah itu ialah yang dihimpunkan oleh ulama dunia daripada dulu hingga kini. Okey, yang pergi perkampungan sunnah tu tak pegang pendapat ulama ke? Sama ada orang yang menyampaikan ataupun orang yang dengar. Mana pendapat penceramah-penceramah tu yang terkeluar daripada pandangan ulama? Kena buktikan. Tadi sesat tu sudut apa? Kena buktikan. Yang kedua, mereka ni tak pakai pendapat ulama. Pendapat ulama mana dia tak pakai? Individu mana yang tak berpegang dengan pendapat ulama? Manhaj salaf. Ada yang disebut supaya salafi. Manhaj salaf. Salafi yang golongan yang dituduh sebagai Wahabi. Mereka tak ada panduan ulama ke? Dia kata jemaah ni ulama, dihimpunkan ulama dulu, kini sehingga kini. Sekarang ni orang tak pegang pendapat ulama ke? Yang berpegang dengan akidah salaf ini, mereka kata salah betul, okey, tapi salafi ni tak dia pakai. Okey, hak sekarang ni salafi ni tak mana yang tak betulnya. Saya pun rasa susah hati juga apa yang kita pegang ni, kita duk bawa, kita panggil orang lagi. Yang kita pegang satu, yang kita panggil orang supaya memperjuangkan akidah salaf satu. Jadi kita salah tak mana? Kalau tak betul, semua orang jadi sesat, semua masuk neraka, kita pun susah hati. Jadi kita pun nak bertaubat kepada Allah Ta'ala kalau kita pegang benda yang salah. Macam Tuan Guru hari tu yang kita buat forum dengan dia. Saya kata kalau saya tak betul, kata Allah Ta'ala Ta'ala buktikan. Saya akan bertaubat malam ni. Semua anak murid saya suruh bertaubat. Dia tak boleh mengemukakan hujah dan dalil pun. Mari macam singa, balik macam tikus ya. Orang ni sedap sembang depan anak murid dia lah. Macam orang duk tengok orang sparring dalam atas pentas, tomoy boxing, duk sorok kan, tengok bagi komplain, bagi markah kat orang, kena buat macam ni, siku, penampar, terajang. Tarik dia masuk pentas tengok. Di mana buat? Tarik dia masuk naik atas pentas. Hak nak bergaduh pun sama, hak nak debat pun sama. Tadi saya mengajar tuan-tuan macam ngantuk je. Ujung-ujung ni celik mata pula. Segar pula. Jadi kita nak terangkan kesian. Sebab apa? Sebab apa kita kesian? Sebab kita innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang Islam bersaudara. Di antara hubungan persaudaraan kita, orang yang salah kita kena perbetulkan. Sebab kita sayang, kita kesian. Orang yang salah kita kena perbetulkan. Yang ketiga dia kata, nak ikut Nabi ataupun Wahabi. Jangan ikut Wahabi tetapi ikutlah Nabi. Selama tokoh-tokoh sunnah ni duk mengajar orang, ceramah orang, ada tak demo suruh ikut Muhammad bin Abdul Wahab? Ada tak? Tak ada. Yang tu yang jadi kesian, yang kita jadi pelik tu.
Dia kata ikut Nabi. Semua kita ajak orang ikut Nabi. Akidah salah yang kita mengajar, nak pegang akidah Nabi lah. Fiqh yang kita mengajar pun fiqh yang dibawa oleh Nabi, cuma dihuraikan oleh imam mazhab. Sebab apa berlaku perselisihan mazhab? Kita dah belajar hadis tu banyak kali dah kan. Kalau nak ikut Nabi, kenapa ikut mazhab? Sebab imam mazhab pun semua nak ikut Nabi, tetapi mempunyai tafsiran, mempunyai andaian yang berbeza dengan alasan-alasan yang tertentu. Sebagai contoh, ada ulama pegang dengan satu hadis, dia kata hadis tu sahih. Mazhab lain tak pegang, kita dhaif. Mazhab yang ketiga pula, bukan dia kata dhaif, tetapi hadis tu telah dimansuhkan. Sebab tu di antara sebab-sebab berlakunya perselisihan pendapat daripada kalangan mazhab dan juga ulama. Dia kata nak ikut Nabi ataupun Wahabi. Memanglah semua orang ajak nak ikut Nabi, tak ada ikut Wahabi. Dan dia kena faham dan dia kena jelas, Wahabi tidak wujud di Malaysia. Banyak dah berlaku perdebatan kepada daripada individu dengan individu ataupun pihak yang menuduh orang lain Wahabi. Kesimpulan daripada debat tersebut, mereka tidak dapat membuktikan siapa Wahabi di Malaysia. Hatta Mufti Perlis, hatta negeri Perlis dan juga rakyat Perlis. Kalau Mufti Perlis bukan Wahabi, hak duduk di Perak ni lagi bukan Wahabi. Di antara tokoh-tokoh sunnah ni, Mufti Perlis lah. Dia pun orang tak mampu membuktikan dia sebagai seorang Wahabi. Hak lain lagi lah bukan Wahabi. Dia kata nak ikut Wahabi ataupun nak ikut Nabi. Yang keempat, ni berat ni tuduhan ni. Kita dilarang mengikut orang-orang yang mengkafirkan umat Islam. Bukan sahaja orang awam, ulama pun dikafirkan. Ulama dikatakan sesat. Siapa dia yang mengkafirkan orang awam, mengkafirkan ulama ni? Berbeza pendapat dengan mana-mana ulama, mana-mana individu, orang yang alim ataupun mazhab, bukan maknanya kita mengkafirkan. Kita tak berpegang dengan seorang pendapat ulama, kita pegang dengan mazhab, dengan pendapat ulama lain yang sama-sama ada dalil. Tak berpegang dengan suatu mazhab, kita berpegang dengan mazhab lain. Tak lari daripada pendapat ulama, tidak lari daripada pendapat mazhab. Dan orang duk kata Perlis ni tak ikut mazhab. Semua fatwa-fatwa negeri Perlis ni tak lari, tak terlepas daripada mazhab yang empat. Kadang-kadang terkena dengan mazhab Syafi'i, kadang-kadang Hambali, Maliki, Hanafi tak terkeluar. Mereka menuduh, individu ini tuduh mengkafirkan orang Islam. Pertamanya kena sebut siapa, individu mana yang mengkafirkan orang dan orang mana yang dikafirkan. Sebab tu saya yakin 200%, 300%, kalau panggil dia tobat, dia tak berani mari. Dia tak berani bertanggungjawab tuduhan dia terhadap orang lain. Kita akan tekan siapa yang mengkafirkan orang. Dia boleh jawab. Depan anak murid bolehlah bersilap dalam gelanggang sendiri. Dalam gelanggang orang kita tahu buah orang nak mari lagu mana. Kadang-kadang kita nampak buah orang tu macam ni, kita pun cuba buat andaian nak pelepas macam ni, tiba-tiba mari buah lain. Macam mana nak pelepas? Sebab tu dia takkan berani. Yang kelima, Imam Nawawi dikatakan sesat. Siapa daripada kalangan orang sunnah ni kata Imam Nawawi sesat? Kalau Mufti Perlis sendiri berulang-ulang kali yang saya dengar sendiri dengan telinga saya, dia duk puji Imam Nawawi, kehebatan, ketokohan Imam Nawawi. Kalau dia tak kata sesat, orang lain hak dituduh Wahabi lagi tak kata Imam Nawawi sesat. Bahkan Imam Nawawi ni dirojok oleh semua mazhab, bukan mazhab Syafi'i je. Bukan mazhab Syafi'i je. Diiktiraf oleh semua mazhab. Yang keenam, Imam mazhab Imam Hafiz dikatakan jahil. Tak ada. Kecuali adalah kok orang dia mendakwa dia salafi ataupun orang tuduh dia salafi atas kejahilan dia mengkritik mazhab-mazhab yang tentu, orang kata dia ni kumpulan salafi ataupun kumpulan sunnah. Tidak. Saya nak menafikan individu yang kritik mana-mana imam ni dia bukan salafi. Kalau dia salafi, dia mengiktiraf semua imam. Dia kata yang ketujuh, jangan ikut golongan ini, nak ikut Nabi. Yang terakhir, peringatan kepada saya dan semua kita dan individu ini, saya nak bagi suatu peringatan menutup majlis ini dengan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Tirmizi. Suatu ketika Rasulullah SAW tanya para sahabat dia,
Atadru mal muflis? Adakah kamu mengetahui, kamu memahami apakah makna muflis? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Sahabat kata orang yang muflis daripada kalangan kami ini orang yang tak ada duit dirham dan tak ada harta benda. Hak tu muflis. Kawan muflis kan dia orang yang diisytiharkan oleh bank. Muflis tak boleh buat pinjaman, nak jamin orang tak boleh. Itu kita faham makna muflis kan. Sahabat pun kata orang yang tak ada duit, tak ada harta, itulah muflis. Rasulullah kata, faqala innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang muflis daripada kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin, dia datang pada hari kiamat bawa sembahyang yang banyak. Sembahyang apa? Sembahyang witir, sembahyang raya, sembahyang 5 waktu, sembahyang sunat duha. Oh, dia bawa sembahyang yang banyak. Sembahyang jenazah, pahala sembahyang jenazah. Wa siyamin, bawa pahala puasa, puasa Ramadan, Isnin, Khamis, puasa 6 baru ni habis dah kan? Oh, bawa puasa. Bawa puasa wajib, puasa sunat. Bawa pahala puasa wajib, puasa sunat. Wa zakatin, bawa pahala zakat. Wa ya'ti, dia datang pada hari kiamat, Nabi kata qad syatama hadha, duduk maki orang ni. Wa qadhafa hadha, dia tuduh orang ni. Wa akala mala hadha, makan harta orang ni. Wa safaka dama hadha, dia tumpah darah orang ni. Dia buat salah dengan ramai orang. Dia maki orang, dia tuduh orang, dia makan harta orang, dia tumpahkan darah orang. Wa daraba hadha, maka dia pukul orang ni. Oh, maknanya dia buat banyak salah dengan orang. Ibadat dia banyak, pahala dia banyak, amalan dia banyak. Fa yu'ta hadha min hasanatih, Nabi kata diberi pahala dia kepada orang ni, orang hak dia maki tadi. Wa hadha min hasanatihi, dan orang ni kebaikan dia bagi kepada orang ni. Orang hak tadi orang dia maki, hak ni dia pukul, hak ni dia ambil harta orang, hak ni dia telah menumpahkan darah orang. Bila dah bagi pahala-pahala yang banyak kepada orang, pahala dia pun banyak, kesalahan dia pun banyak, dibagi semua. Fa in faniyat hasanatuhu, maka bila dah habis dah kebaikan dia, pahala dia habis sebab apa? Habis duk bagi ke orang sebab dia duk kutuk orang, duk hina orang atas dunia. Qabla ay yuqda, sebelum diputuskan hukuman ma'alahi, sesuatu di atasnya, ukhidha min khatayahum, sebelum dijatuhkan hukuman, pahala dah habis. Duk bagi kat orang ni, pahala dah habis, nak buat macam mana? Tak diputuskan lagi, masuk syurga neraka. Ambil dosa orang pula, hak dia duk kata ke orang tu. Berapa orang pergi perkampungan sunnah orang ni? Yang bagi pengisian berapa puluh orang? Cikgu Masri boleh cek, tengok depan ni berapa orang? Yang bagi pengisian, termasuklah moderatornya, pengurusi majlisnya. Yang dikatakan sesat tu. Dikatakan sesat, yang dikatakan buat dituduh orang kafir. Banyak mana nak bagi pahala tu? Bila dah habis pahala tu, ambil pula kejahatan orang, faturihat alaihi, lalu dosa orang itu dicampur pula kepada dia. Dia ambil dosa orang, summa turiha finnar. Nabi kata orang yang macam ni dicampurkan ke dia di dalam neraka. Nabi sebut orang yang buat macam tu, dan saya tak sebut mana-mana individu yang dicampurkan dalam syurga neraka. Hadis ni umum. Kalau saya buat macam tu, saya pun terkena di dalam hadis ini. Tuan-tuan yang buat macam tu, tuan-tuan pun terkena. Kita tidak tuduh individu ni masuk neraka sebab begini-gini. Tak. Akidah ada, nanti orang putar belik pula. Kita tak mentakyinkan mana-mana orang. Sebab di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ashabul kabirah, orang yang buat dosa besar pun kita tak boleh nak tentukan syurga neraka. Terserah kepada Allah. Sehingga Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut di dalam fatwa dia, orang yang makan harta anak yatim. Sedangkan orang yang makan harta anak yatim tu ada amaran yang keras dalam Al-Quran. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim, mereka tidak akan makan melainkan di akhirat nanti makan api neraka dan dicampurkan dalam neraka.
Para ulama tafsir kata, termasuk Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata kalau ada orang betul-betul makan harta anak yatim, kita tak boleh takyinkan, kita tak boleh tentukan dia ni confirm masuk neraka. Boleh jadi selepas pada itu dia bertobat kepada Allah. Ataupun para ulama menyebut kalau dia tak bertobat pun, dengan kebaikan-kebaikan yang dia buat, Allah Ta'ala ampun dosa dia. Ataupun yang ketiga, atas rahmat Allah, Allah Ta'ala ampun juga. Bukan kerana dia bertobat, bukan kerana dia buat kebaikan, tetapi Allah Ta'ala punya pasal lah tentukan pahala syurga neraka adalah milik Allah. Kita tak tentukan pada sesiapa. Ini cuma sebagai suatu amaran, suatu peringatan untuk saya sendiri dan tuan-tuan semua dan mana-mana individu, jangan cepat menghukum orang kafir, menuduh orang sesat. Cuma selama ini apa yang kita buat, kita kata kalau buat macam ni jadi kafir. Kita tak tentu mana-mana orang. Buat macam ni boleh jadi syirik, buat macam ni boleh jadi khurafat, buat macam ni boleh jadi bid'ah. Sebab itu memang amaran yang jelas daripada Nabi dan perbahasan yang dikemukakan oleh para ulama. Jadi mintalah mana-mana orang jangan mengulangi benda yang sama, cepat menuduh orang tanpa sebarang bukti. Dan kalau didesak, ditanya pun memang mana-mana orang yang tuduh pihak lain ini sebagai sesat, ahli neraka dan sebagainya, tidak mampu mengemukakan sebarang bukti pun di atas tuduhan beliau, tuduhan mereka. Jadi kita mintalah, ingatlah, apa yang disebut itu besar di sisi Allah, ringan kita sebut, tapi di sisi Allah itu berat. Wala tasifu bi alsinatikum hadha halalun wa hadha haramun litaftaruna 'ala Allahi al-kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Allah Ta'ala kata jangan kamu sifatkan dengan lidah kamu. Kamu sebut dengan lidah kamu, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh, ini sesat, ini kufur, untuk melakukan dusta terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang berdusta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itu la yuflihun, mereka tidak akan berjaya. Tak berjaya. Duk tuduh-tuduh orang ni tak akan dapat kemenangan. Kita syok sendiri je. Kita dan juga pengikut kita syok sendiri. Tetapi nak membuktikan pegangan kita itu benar, pendirian kita betul, kata-kata kita betul, tidak akan mendapat kemenangan kerana tidak dibantu oleh hujah. Sebab apa? Kerana tuduhan kita itu adalah berbentuk fitnah, bukan berdasarkan kepada bukti, berdasarkan kepada hujah, berdasarkan kepada apa dia? Bukti, hujah dan juga disebut apa lagi selain daripada bukti, hujah ni? Alasan. Tidak ada alasan. Dengan mudah kita melontarkan tuduhan yang berat kepada orang lain. Jadi itulah peringatan yang nak disampaikan pada malam ni. Kita yang dengar ramai-ramai pada malam ni, jangan mengulangi benda yang sama. Ataupun kita nak balas balik kat orang, kita panas sebab orang kata kat kita pun sebut orang sesat. Jauhi. Kerana amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala sangat jelas. Kita bimbang amalan kita yang kita bawa di akhirat esok apa pun tak dapat. Sembahyang kita, puasa kita, mengaji kita sampai tengah-tengah malam ni sepatutnya orang tidur lah, kita duk mengaji lagi, tapi kita duk tuduh orang, fitnah orang, pahala amalan kita semua habis. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wastaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.